Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kita nak sama-sama belajar pada hari ini ialah faham model Kano. Apakah matlamat model Kano? Okey, model Kano ini ialah untuk membangunkan produk ataupun perkhidmatan yang menggembirakan pelanggan anda tetapi tanpa memufiliskan perniagaan anda. Kita mulakan dengan memahami apakah analisis model Kano. Model Kano diterbitkan pada tahun 1984 oleh Dr. Noriaki Kano. Okay, Dr. Noriaki Kano, Profesor Pengurusan Kualiti di Universiti Sains Tokyo, Jepun. Jadi Dr. Kano mengatakan bahawa produk ataupun perkhidmatan adalah lebih dari sekadar fungsi. Ia juga mengenai emosi pelanggan. Okay. Menambah ciri menarik memang boleh menggembirakan pelanggan dan boleh meningkatkan jualan, tetapi mestilah tanpa kos yang lebih tinggi. Sentiasa ubah atau perkenalkan ciri baru boleh menjadikan mahal, okay? Dan hanya menambah kerumitan tanpa meningkatkan kepuasan pelanggan. Itu hanyalah kepuasan diri sendiri. Model Kano ini menggalakkan untuk beralih cara fikir daripada lebih banyak selalunya lebih baik. Okay, kita selalu sebut lebih banyak selalunya lebih baik kepada sedikit tetapi lebih dari cukup. Saya ulang Kita kena ubah cara berfikir daripada lebih banyak selalunya lebih baik kepada sedikit tetapi lebih dari cukup. Sekarang kita nak teliti bagaimana model Kano berfungsi. Jadi untuk itu kita fahami dulu apa yang ada dalam model Kano. Okey, model Kano ada dua paksi. Okey, paksi yang menegak dipanggil satisfaction, dipanggil kepuasan. Ya, makin tinggi makin puas. Di bawah tak puas. Okey. Paksi mendatar penyelesaian yang ke kanan selesai dengan sangat baik. Okey, yang di belakang, di kiri tak buat ataupun separuh jalan. Okey. Di atas graf, di atas paksi ini diletakkan tiga lengkungan, tiga garisan ya. Okey, ada garisan yang pertama, garisan yang paling bawah ini dipanggil atribut ambang. Okey, yang kedua, garis hijau ni dipanggil atribut prestasi. Dan yang ketiga, garis biru muda ini dipanggil atribut keterujaan. Okey, jadi kita nak lihat satu persatu. Okey, yang pertama, atribut ada tiga jenis atribut sifat khusus ya. Atribut itu adalah sifat khusus kepada produk dan perkhidmatan. Okay, saya telah sebutkan tadi tiga jenis atribut itu ialah atribut ambang, prestasi dan keterujaan. Okay, kita lihat dulu apa definisi atribut ambang, asas ataupun threshold ini. Jadi ini adalah ciri asas yang pelanggan harapkan untuk dimiliki oleh produk ataupun perkhidmatan. Mana kalau kita ada produk atau perkhidmatan, line ini menggambarkan perkara yang paling asas, yang minimum kena ada. Okey. Contohnya apabila anda menempah ke hotel, anda menjangkakan apa? Yang paling minimum. Air panas ada. Katil dan tandas bersih. Okey, ini sebagai minimum mutlak. Okey. Sekarang kita sambung ke atribut yang kedua, iaitu atribut prestasi. Okey, yang garisan hijau ini atribut prestasi. Kepuasan hati, dia menggambarkan kepuasan hati ataupun performance. Jadi unsur-unsur ini tidak semestinya diperlukan, tetapi ia meningkatkan keseronokan pelanggan terhadap produk
ataupun perkhidmatan. Jadi berbalik kepada contoh tadi, anda booking hotel, jadi anda pasti berbesar hati untuk mengetahui bahawa hotel menyediakan jalur lebar super laju, secara percuma, dan TV Android HD, high definition. Apabila anda biasanya menjangkakan bila check-in hotel ataupun booking hotel hanya menerima Wi-Fi yang perlahan dan juga TV yang standard. Jadi kalau kita perhatikan betul-betul, yang tadi threshold ini adalah ambang, atribut ambang adalah yang paling minimum. Jadi lebih tinggi daripada ambang ialah prestasi. Dan seterusnya nanti kita akan lihat pula yang keterujaan, atribut ketiga, keterujaan. Jadi atribut keterujaan ini apa? Atribut keterujaan ini adalah elemen kejutan yang benar-benar boleh meningkatkan kelebihan daya saing produk anda. Ia adalah ciri pelanggan yang tak tahu mereka inginkan tetapi amat gembira kalau mereka menemuinya. Dalam contoh hotel tadi, jika di bilik hotel anda, bila anda masuk, anda lihat ada coklat Belgium percuma dihidangkan di atas katil. Jadi ini pastilah satu keterujaan hebat hotel tersebut kerana menyediakan coklat Belgium percuma. Jadi ini adalah limit, maknanya kepuasan pelanggan yang tertinggi kita letakkan di atribut keterujaan. Jadi dalam kita nak melaksanakan projek, kita nak letak, di mana kita nak letak kepuasan pelanggan tersebut di paling minima, di atribut prestasi ataupun di atribut keterujaan. Jadi ini limit bahagian atas, limit bahagian bawah, dan ini dia punya prestasi dia. Jadi kita sambung lagi dengan 3 atribut tersebut, bagaimana kita nak menggunakan model Kano ni. Jadi produk dengan hanya atribut ambang mungkin tidak akan membawa kepada tahap kepuasan pelanggan. Jika kita punya produk perkhidmatan kita hanya di peringkat ini, mungkin tidak akan membawa kepada kepuasan pelanggan. Sebab ni adalah level minimum. Bila kita cerita level minimum, semua orang pun ada, semua tempat pun ada. Jadi tidak ada special. Dia sama saja. Jadi pelanggan mula mendapati produk anda menarik apabila anda menawarkan atribut prestasi. Dan sepanjang barisan ini, di kuadran kanan atas, di kuadran sini kebanyakan organisasi meletakkan produk di pasaran. Memang kita biasanya meletakkan produk kita di dalam zon ini. Maknanya dia lebih tinggi daripada ambang. Dari sini kita letak kita punya atribut prestasi kita. Dan seterusnya, atribut keterujaan. Ini adalah ciri wow. Wow factor yang boleh memberi anda kelebihan daya saing. Jadi ciri ini boleh mewakili pulangan pelaburan yang baik kerana anda tidak memerlukan banyak daripada ciri-ciri tersebut untuk menjana tahap kepuasan pelanggan yang tinggi. Contohnya, kita menyediakan ada 8 item atribut prestasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di dalam atribut prestasi. Jadi kadang-kadang kita nak wujudkan satu wow, kita korbankan satu perkara di atribut prestasi, dan kita naik taraf ke atribut keterujaan. Kita nak bagi suatu wow kepada customer tersebut, kan. Bukannya kita nak laksanakan 8 wow, tidak. Kita nak wujudkan satu wow sahaja. Dengan satu wow itu menjadi kejutan kepada customer kita. Jadi ini kita boleh bincangkan lanjut. Jadi sekarang kita bincangkan cara menggunakan model Kano.
Okey, yang pertama, pastikan anda mengetahui perkara yang benar-benar dihargai oleh pelanggan. Okey. Kedua, jangan sekali-kali anggap anda tahu. Tanya mereka apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka. Jadi kita tak boleh memandai-mandai. Pandai tidak apa, memandai-mandai tidak boleh. Jadi kita kena tanya. Yang ketiga, ingat pelanggan anda ada dalaman dan luaran. Okey. Siapa pelanggan luaran? Pelanggan luaran adalah OEM kita ya, customer-customer di luar, pelanggan yang membeli barangan kita. Tapi kita juga ada customer dalaman, pelanggan dalaman. Pelanggan dalaman adalah next process. Okey, proses selepas kita. Itulah customer kita, di mana kita jualkan produk perkhidmatan kita kepada mereka. Jadi kita ada dua jenis pelanggan. Jadi ada satu petua, pastikan apabila anda memilih pelanggan untuk memberi maklum balas kepada anda, pelanggan yang anda nak telefon tadi tu, nak tanya dia apa yang dia suka, apa dia tak suka. Jadi pilihlah mereka yang tipikal dalam pasaran yang anda ingin jual, yang currently customer kita yang aktif siapa kan. Janganlah kita bila kita nak tanya maklum balas pelanggan tu, kita tanya customer yang dah tak berniaga dengan kita kan. Jadi kalau dia bagi walaupun feedback maklum balas yang baik, tapi tak memberi kepuasan pelanggan kepada customer-customer yang ada sekarang. Itu maksud dia. Berikut saya nak bawa satu contoh model Kano. Okey, model Kano ini dibuat oleh satu tim projek. Okey, apa projek dia? Projek dia nak mengurangkan kos tenaga manusia dan utility langsung, direct utility ya. Kos tenaga manusia ialah manpower lah. Utility langsung ni elektrik, air, gas. Okey, jadi mereka telah membuat menyatakan sasaran untuk projek mereka dengan meletakkan target bagi setiap atribut kepuasan pelanggan ni ya. Okey, kita lihat sekarang. Untuk atribut ambang, untuk reduce direct manpower dan utility cost by 1.5%. Okey, maknanya yang paling minimum kepuasan pelanggan mereka letakkan 1.5%. Jadi untuk prestasi, mereka menetapkan sasaran yang praktikal untuk disasarkan adalah 2%. Dan juga untuk keterujaan, untuk atribut keterujaan, sasarannya paling limit paling maksimum ialah 2.5%. Jadi ini bagaimana model Kano digunakan untuk menakrifkan apa limit, apa standard kepuasan pelanggan yang kita hendak capai. Kita sambung lagi cara menggunakan model Kano. Kita nak ikut 5 langkah ini. Yang pertama, kita selidik dan brainstorm dengan semua ahli pasukan ya. Semua kemungkinan ciri dan sifat produk dan semua yang anda boleh lakukan untuk mengembirakan pelanggan anda. Okey. Jadi bila kita brainstorm, kita akan buat satu senarai. Okey. Jadi nombor 2, kita kelaskan setiap satunya senarai tersebut ke dalam atribut ambang, prestasi dan keterujaan. Ya, 3 jenis atribut ini, serta tambahkan jenis yang keempat, iaitu kategori tidak relevan. Okey, apa kategori tidak relevan ni? Iaitu pelanggan tak ambil berat pun tentangnya. Okey, jika kita ada satu ciri, satu sifat, satu item tu yang kita dah brainstorm, tapi rupa-rupanya pelanggan tak ambil berat, jadi kita masukkan dia ke dalam list tak relevan. Yang ketiga, kita pastikan produk atau perkhidmatan anda mempunyai semua atribut ambang yang penting. Okey, kat sini produk ataupun perkhidmatan kita dah nyatakan semua atribut ambang yang penting kat sini.
Jika perlu, hapuskan beberapa atribut prestasi supaya anda boleh memasukkan ciri ini. Jadi kalau atribut prestasi ini tinggi sangat, banyak sangat, kita cancelkan beberapa perkara supaya kita tambah dia kepada atribut ambang. Yang keempat, nilai atribut keterujaan. Okay. Berapa dah kita nak spend untuk atribut keterujaan ni? Okay, dan fikirkan tentang cara anda boleh memasukkan sebahagian daripadanya ke dalam produk ataupun perkhidmatan anda. Jadi apa pun, kita nak cuba juga nak bagi kepuasan, kata faktor wow tadi kepada customer, kita nak cuba juga letak 1-2 item ke dalam atribut keterujaan ini. Okay. Sekali lagi, jika perlu potong beberapa atribut prestasi supaya anda mampu untuk melabur ke dalam atribut keterujaan. Okay. Jadi kita punya budget limited. Kalau kita nak bagi semua, kita tak mampu. Jadi kita kena cancelkan. Ada beberapa perkara yang kita cancelkan dan untuk kita laburkan ke dalam 1 ataupun 2 item di atribut keterujaan. Yang kelima, kita nak pilih atribut prestasi yang anda boleh berikan pada harga yang kompetitif, ya, sambil mengekalkan margin keuntungan yang boleh diterima. Jadi secara keseluruhannya kita dah taburkan semua kemungkinan target-target matlamat-matlamat kita di dalam keluk kepuasan pelanggan ini. Tapi walau bagaimanapun, dia memenuhi standard cost ataupun masih dalam limit quotation yang kita bagi pada customer. Jadi kalau kita amalkan begini, insyaAllah kita tak akan muflis. Kita boleh memberi kepuasan pelanggan yang tinggi, kita boleh merancang, kita boleh bagi wow factor dan kita boleh tetapkan apa yang minimum yang kita perlu bagi. Baik, sekarang daripada model Kano yang kita siapkan, kita nak gunakan ia dalam menetapkan matlamat projek yang munasabah. Okay, kita akan adakan projek kita masing-masing, baik projek new model, baik projek process improvement, okay, penambahbaikan proses dan juga macam-macam projek lagi. Okey, dalam kita nak gunakan dia sebagai satu alat untuk kita melengkapkan matlamat projek kita. Okey, matlamat yang pertama yang kita hendak tetapkan adalah kehendak pelanggan. Okey, dalam kita jawab untuk menetapkan kehendak pelanggan, kita jawab soalan-soalan berikutlah. Adakah kepuasan kekal konsisten apabila tahap ditingkatkan? Ini yang ada dalam model Kano tadi, kita ada level-level peningkatan kepuasan pelanggan tu. Okay, yang kedua, adakah kepuasan berkadar dengan tahap atribut? Jika kita bagi lebih, adakah kepuasan pelanggan akan meningkat? Yang ketiga, adakah terdapat titik putus yang keputusan meningkat secara mendadak? Ada tak ciri-ciri features yang kalau kita bagi ia, kepuasan pelanggan tu naik mendadak? Kalau dia dapat satu perkara ni, seolah-olah produk kita memang cemerlang, okey, memberikan customer kepuasan pelanggan yang tertinggi. Okey, selain daripada itu, kita nak tetapkan juga matlamat untuk matlamat perniagaan, benchmark, penanda aras, ya, benchmark dan juga keupayaan sendiri. Okey, kita nak nilaikan keseluruhannya. Jadi secara kita jawab soalan berikut, adakah tahap sasaran akan ditetapkan sama ataupun lebih tinggi dari pesaing berdasarkan penanda aras? Okay. Kita buat benchmarking untuk tetapkan sasaran-sasaran ini. Adakah sasaran yang kita nak tetapkan tu sama ataupun lebih tinggi? Jadi yang terbaiknya adalah sedikit tinggilah daripada apa yang kita benchmark. Okay, benchmark ni kita ada topik benchmark, tapi secara asasnya
kita benchmark dengan customer, dengan orang luar, ataupun sebenarnya kita juga boleh benchmark dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita nak benchmark dengan diri kita sendiri, kita cari di mana prestasi kita yang paling cemerlang. Contohnya pada 2 tahun lepas. Jadi kita nak setkan target kita mesti lebih tinggi dari itu. Jadi itu menjawab kepada soalan ini, dan seterusnya kita ada satu lagi soalan. Berdasarkan analisis hubungan antara kepuasan pelanggan dan tahap, tetapkan matlamat sebelum titik putus di mana kepuasan berkurang secara mendadak. Okey, tadi yang kat atas tadi kita nak cari satu point yang kalau kita bagi ia, kepuasan pelanggan meningkat secara mendadak. Tapi untuk di bahagian bawah pula, kita nak cari tetapkan matlamat kita tu, kalau boleh seberapa ketika hanya beberapa titik di mana kepuasan akan kurang secara mendadak. Sebagai contohnya, kalau customer tak dapat apa yang minimum yang kita kena bagi, memang kepuasan dia akan kurang. Secara mendadak dia akan jatuh customer. Jadi kita nak mencari apakah nilai-nilaian tersebut sebenarnya. Jadi apa yang kita nak bincangkan berkenaan dengan model Kano telah pun tamat. Diharapkan anda dapat memahaminya. Sekiranya anda tidak memahami, sila ulang kembali video ini. Dan seterusnya, sila pergi ke bahagian kuis untuk menjawab semua soalan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.